ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد amma ba'du. Tuan-tuan, sebelum mula kalau saya jemput duduk dekat dengan saya boleh? Minta kita rapat ke depan semua boleh? InsyaAllah. Moga-moga Allah rapatkan kita nanti dalam syurga. Kita rapat-rapat ya. Dan adab kita belajar ilmu memang begitu. Dia kena duduk rapat-rapat dengan tok guru. Dia kalau duduk jauh macam tu dia tak termasuk dalam sunnah Nabi. Memang setiap kali saya ceramah atau saya mengajar, memang saya akan panggil duduk dekat, InsyaAllah. Yang kedua, bila kita mai ceramah, tambah-tambah tempat baru, orang duduk jauh, rasa macam orang tak berkenan kat kita. Betul? Betul. Okay. InsyaAllah. Baik, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengizinkan perancangan kita dan akhirnya kita dapat bertemu malam ini ya. Ada orang ni kontak orang ni, kontak orang ni, alhamdulillah, dan dapat jumpa. Syukur pada Allah. Dan saya setiap kali saya jumpa orang baru, maka saya setiap kali doa, saya selalu bagi tahu dengan isteri saya, setiap kali tempat baru duduk dengan orang ramai yang baru ni, maka ingat dalam hati dan harap moga-moga ketika Allah himpunkan kita di dunia, nanti Allah himpun kita dalam Jannatul Firdaus. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik. Jutaan terima kasih kepada seluruh pentadbir Surau Ar-Rayyan, satu pintu khas di syurga Allah Subhanahu wa taala yang disediakan khas untuk orang puasa Ramadan. Orang puasa sunat tak termasuk yang tu. Puasa Ramadan khas saja. Maka dia akan masuk dengan dalam pintu Ar-Rayyan. Kita puasa tak, tukar nama anak aja Ar-Rayyan. Takat tu saja. Lepas tu lain kita tak buat. Jadi rugilah. Terima kasih banyak-banyak. Mana satu pengurusi? Alhamdulillah, cantik. Orang muda, handsome. Kan tu yang seronok tu ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak sahabat. Berapa puluh tahun tak jumpa? 30 tahun ke? Al-Masyur. Tu kan ya. Sama-sama mengaji, tapi dia mengaji tinggilah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala bagi kita kebaikan. Baik, malam ini kita nak cerita tentang sakinah, keluarga yang sakinah. Ya, keluarga kita lah, suami, isteri, anak-anak, ada semualah. Dan keluarga yang betul-betul yang disebut keluarga tu suami, isteri. Bawah dia ada anak-anak. Yang tu keluarga yang satu. Kalau dia keluar pergi, dia akan pergi kepada cucu. Kalau dia nak atas, dia akan pergi ke atuk dan sebagainya. Kita panggil Tok Wan dan Tok. Itu nama keluarga. Sakinah itu artinya ketenteraman dan kedamaian. Sepatutnya, ada orang ceramah pula di belakang. Okey, sepatutnya bila kita bujang, kita duduk tak berapa tenteram. Bila pergi menikah saja, maka sepatutnya kita dapat sakinah. Orang lelaki bujang, dia raplah sikit, orang Penang kata. Itu tak kena, ini tak kena kerja apa, itu tiba-tiba dia pergi menikah, maka sepatutnya dia makin jadi tenang. Rupanya lepas menikah lagi teruk. Oh tu ada kan ya. Ada isteri duduk masa bujang, elok, tak ada gangguan apa-apa. Dia main-main menikah, dapat lagi laki pula tu, laki tak senonoh, merapu. Pun dia jadi bala dalam hidup dia. Tapi last sekali dalam hidup kita akan baca surah Al-Mulk pada ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum
ayyukum ahsanu amala. Allah bagi isteri, dia uji suami. Nak tengok suami tu sabar ke tidak. Allah uji isteri, dapat suami kaki mancing. Mancing, buang masa gitu. Ikan tak dapat. Dia kalau mancing dapat ikan, okey, ni mancing je. Tapi ikan tak dapat, singgah pasal malam juga. Contoh macam tu. Maka jom kita belajar sabar sikit tentang keluarga. Pertama sekali kita rujuk dalam surah Ar-Rum. Pada surah 30 ayat 21. Tuan-tuan puan-puan, ketika membicarakan soal agama, jangan dengar apa orang kata, kerana banyak orang kata itu dusta lagi auta. Banyak orang kata itu sukar nak jumpa fakta. Jangan panggil penglipur lara datang berceramah begitu begini dan semua, tak mau. Agama bila nak cakap, panduannya Al-Quran dan As-Sunnah Nabi SAW. Agama dia tak boleh mai-mai dia nanti cerita tok guru saya setiap malam mimpi jumpa Nabi, jumpa Allah Ta'ala. Satu malam 7 kali. Nabi jumpa Allah Ta'ala sekali ya, Isra' Mi'raj. Tok guru dia boleh jumpa 7 kali. Tok. Kan ya? Mimpi jumpa Nabi 70 kali satu malam. Pembohongan yang sangat ketara, tapi manusia berduyun-duyun. Kenapa? Sebab dia main dengan serban 9 hasta, jubah sekali sarung 3 lai. Sarung jubah sarung satu, jubah butang satu, jubah jaket satu. Tu. Kan dah. Agama ni selalu saya ulang cakap kepada semua orang. TV kah, radio kah, YouTube kah, di TikTok kah, apa sebagainya, saya selalu kata, dalam belajar tentang agama, jangan tengok siapa yang nak bercakap, tapi dengar apa yang dia nak cakap. Kalau dia main dekat sini pakai seluar jean Levi's 501, t-shirt Manchester United atau Liverpool, tak kisahlah mana satu, tapi dia bercakap berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, wajib kita beriman dengan perkara tersebut. Tapi kalau dia main sini dengan serban besar, tasbih sama tinggi dengan dia, segala macam tu, main-main duk bercakap tentang benda yang tak ada sandaran daripada Al-Quran dan Sunnah, wajib kita meninggalkan dia. Itu yang diajar oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau Imam Syafi'i digelar sebagai Nasrus Sunnah, pendukung dan penyokong sunnah baginda Nabi SAW. Ar-Rum surah 30 ayat 21. Pembukaannya tak start gini. Ni baru mukadimah. Kan ya? Pembukaannya kata Allah, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum wa azwajan litaskunu ilaiha, litaskunu ilaiha, kan ya, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Tu lagi kalimah besar ya. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ayat di hujung. Ni Allah bagi kepada hanya orang yang benar-benar gunakan. Kalau dia tak fikir, dia tak akan dapat apa pun, dia tak dapat. Dia lalu macam tu je. Nikmat dia tak rasa, musibah datang buat peringatan dia tak rasa. Allah kata, dan di antara kebesaran-kebesaran Allah Ta'ala itu, dia mencipta an khalaqalakum min anfusakum azwaja. Allah jadikan pada kita ini pasangan hidup daripada keturunan yang macam kita. Manusia menikah dengan manusia. Ni ada orang tanya hukum, minta maaf, ada pernah dalam 5-16 tahun duk ceramah ni ada orang tanya. Dia kata, ustaz, apa hukum nikah dengan bunian? Apa hukum? Saya kata, hang dah tak laku sangat ke? Awak manusia tak ada ke? Tak cukup ke yang nak pergi menikah dengan bunian? Contohlah, dalam agama dia tak sebut bunian. Tak ada bunian. Hanya kita orang Melayu je. Dalam agama dia kata jin. Jin, yang tu saja. Kalaupun hang nak menikah, tak payah cari jin. Ramai lagi orang sini.
Tu dia mai tanya benda yang merapu-merapu. Kan ya? Ini perkara yang sangat pelik dalam hidup kita. Maka Allah cipta manusia sama manusia. Cuma jantinanya, gendernya berbeza. Itu sahaja. Perangai lebih kurang sama, cuma beda lelaki perempuan. Makan pun lebih kurang sama. Isteri dia sanggup beratuk kampung Melayu, nasi kandang. Suami dia sanggup beratuk 786. Contohlah kan. Hak ni tapi lebih kurang nasi kandang juga. Dia tak ada beza pelik-pelik. Dia tak ada makan benda pelik-pelik, kan ya? Maka itu manusia agar kamu cenderung litaskunu ilaiha, rasa tenteram dalam tu. Dapat menikah, Allahu Akbar, tenteramnya. Ini menikah lah, serangan jantung. Perangai tak senonoh. Contoh. Orang yang menikah sepatutnya litaskunu ilaiha, maka mereka tu rasa tenteram. Dan waja'alakum bainakum mawaddatan warahmah. Dalam pernikahan itu Allah hadirkan perasaan rahmah, kasih sayang. Biasa ada orang tak ada bercinta. Memang dalam Islam patutnya gitu. Dia tengok jatuh hati saja, dia balik beritahu mak dia, tu saya nak yang tu, tak kira mau juga. Hang tengok betul-betul tu 50,000 tak kira, nak juga. Tu contoh. Itu jatuh hati lah tu. Tapi dia tak suruh kita gendeng tangan pi komta, pi gama, pada apa padang kota, tak menikah. Tak ada. Yang tu dia Allah bila dia bagi kebenaran, hang menikah. Cantiknya, mudahnya menikah ni tuan-tuan. Mudah menikah. Pulau Pinang berapa mas kahwin? Lama tak menikah, lupa. Kena menikah pula. Siapa tahu Pulau Pinang juru nikah tahun ni tahun mana? 300 kira okey ya. Sama dengan Sarawak. Kalau kita pi ada negeri-negeri lain, dia punya mas kahwin RM22 5 kupang je. Kan? Kan RM22 malah dia bagi hutang pula tu. Dia bagi hutang. Tak ada masalah apa-apa. Cuma masalah kita saja yang buat bagi susah. Kalau ikut menikah tak ada masalah. Menikah. Daripada pernikahan itu litaskunu ilaiha, kamu akan rasa tenteram, mawaddatan warahmah, akan timbul perasaan cinta. Akan timbul perasaan kasih sayang. Dia kalau cinta ni dia lama-lama dia kurang. Tapi kalau kasih sayang dia lama dia lagi kuat. Orang yang cinta, kalau dia kata I love you, katalah dia kata pyar karte hai, mujhe tumse muhabbat hai, contoh ya kan ya, pyar karte hai atau I love you, orang yang bercinta dia akan tunggu. Kalau orang tak jawab, orang tu dia kata orang tu tak sayang kat dia. Itu orang cinta. So cinta ni belum ikhlas. Tapi kalau kasih sayang, dia tak harap. Dia tak harap orang kata kat dia sayang, tak. Dia jaga laki dia, jaga. Laki kadang-kadang pun perangai macam Syarif Dol. Betul. Samsing Kampung Dodol. Tu Kampung Dodol seberang. Kampung Dodol seberang. Saya ada ustaz seorang, Cikgu Zulfakar. Dia sana kan? Cikgu Zulfakar. Tu kan. Okey. Jadi tu dia duduk kampung dua-dua juga. Tak maksudnya apa dalam cerita pun, maka kita tu tenang dan damai kerana dalam tu Allah akan bina kasih sayang pada kita. So don't worry and always be happy. Tenang dan damai je, tak payah duk kelang kabut sangatlah. Ustaz, laki saya perangai lah ustaz. Laki siapa? Laki saya. Hang punya. Betul ke? Orang dah pesan dah hari tu. Kakak, ni ayah dia pesan. Kakak, ni yang masuk Minang ni, depa ni keturunan Syarif Dol. Contohlah dia bagi gambaran dah. Tapi kakak tu kata apa? Tak apa ya. Mula-mula ni perangai dia memang tak apa elok sikit, tapi lama-lama esok elok rupanya lama-lama lagi teruk. Masuk depan sikit tuan-tuan, mari kita rapat-rapat sini. Kan? Duduk dekat sikit dengan ustaz. Ni depan ni. Pak pahala lebih sikit. Orang perempuan kalau panggil mau dia terekam. Tu. Kuat orang perempuan ni, semangat tinggi. Okey, baik. Itu perkara yang besar, Allah anugerahlah pasangan hidup dalam ini. Apa maksud?
Maksudnya bila kita nak mengaji tentang tajuk sakinah litaskunu ilaiha, depa tenteram, depa damai. Patutnya kita balik rumah, assalamualaikum. Isteri tu jawab salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dia pakai ma'arid li sukun. Oh, tu. Jadi damailah kita suami yang penat ni. Ni balik rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk je lah. Jawab pakai qalqalah. Oh, tu kan ya. Tu. Tak guna. Tu, akhirnya dia tak tenteram. Macam tu keadaan ni. Tapi fahamlah. Kena bagi faham. Minta maaf, saya guna bahasa mudah macam ni okey ke? Okey ya? Saya tak mau guna bahasa kitab. Bahasa kitab ni tak faham. Dah lah hak ni pun faham tang ni ya. Keluar lagi makan. Lupa pula. Tu kan. Jadi kita guna bahasa mudah. Nak bagi tahu. Simple lah. Kadang Allah uji kita, dapat isteri yang tak berapa dengar cakap. Itu biasa. Itu biasa. Kenapa? Nabi Lut alaihissalam dihadirkan seorang isteri ketua segala maksiat dan dosa. Nabi Lut, malaikat pergi ke rumah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tu pak saudara Nabi Lut. Malaikat masuk rumah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tanya, nak pergi mana? Kami nak pergi kampung Lut. Sebab masa tu kan ada masalah homoseksual pada ketika itu dan sebagainya. Maka dia pergi ni. Kemudian daripada rumah Nabi Ibrahim nak pergi rumah Nabi Lut tu, pergi sampai rumah Nabi Lut. Maka Nabi Lut jemput. Sebab yang sampai malaikat tu rupa macam kita lelaki. Rupa pula tu JJ, jejaka jambu. Dia punya handsome, dia menarik dan sebagainya lah kan. Maka Nabi Lut panggil dia cepat masuk rumah. Duk diam-diam saja. Duk diam-diam. Dah tu bini. Bukan dia ni lah, orang lain lah. Tu bini. Bini dia keluar ikut pintu lain, pergi bagi tahu dekat orang kampung. Akhirnya dalam surah At-Tahrim pada surah 66 cerita. Ada 2 orang Nabi yang masuk syurga, tapi bini mereka masuk neraka. Nabi Lut dan Nabi Nuh alaihissalam. Kita, bini kita kecil je ujian dia. Kuat shopping. Betul? Kuat rombongan. Orang perempuan kan kaki rombongan. Itu saja. Beli tudung bawal, tenggiri, kembung, jenahak, pari. Itu saja. Dia tak ada guna apa sangat pun. Dia melawan sikit-sikit saja. Kadang-kadang dia baca khutbah bagi kat kita. Bang, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Tu dapat pula isteri penceramah. Kan, tapi tak apa, ujian dia kecil saja. Orang perempuan kalau Allah uji juga. Ni tak start lagi tau. Ni baru mukadimah. Kalau Allah uji juga orang perempuan, dapat suami tak senonoh. Sabar Ustaz, rujuk cerita Asiah isteri Firaun. Kan? Asiah duduk bersama ketua penyamun, penyangak, tarbu, segala macam lah. Tak ada manusia yang lagi jahat berbanding Firaun. Tapi Asiah beriman. Dinyatakan dalam tu juga surah At-Tahrim. Suaminya masuk neraka, isterinya dalam syurga. Kita masing-masing seorang suami dan seorang isteri digabungkan oleh Allah. Saya mai daripada Kuala Ketir. Saya lahir di Kampung Paya Bendang, Batu Belacan, Bukit Selambau, Kuala Ketir, Sungai Petani, Kedah. Lepas tu mai mengaji ke Al-Masyur Ustaz. Lebih kurang macam tu lah. Kemudian isteri saya orang Selangor, orang KL, di Shah Alam. Dua-dua orang dipertemukan. Seorang peminat laksa, tu kan, seorang peminat tempe. Dia Selangor Jawa. Dapat makan tempe goreng, nala reka. Betul kan? Bila digabungkan, ada tak? Ada masalah lah. Memang ada masalah. Tapi dia memang macam tu. Hidup kita itu adalah ujian. Allah kata dalam Quran, surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kehidupan manusia Allah uji. Pertama, al-khawf. Tengok di Palestin, ketakutan yang sangat teruk.
Wal ju' kelaparan. Pi tengok di Yaman, pi tengok di segala macam South of Africa. Kita bukan kata lapar, bukan kata kebulu. Lapar pun tak dan. Tak dan. Belum lapar makan, belum lapar makan, tengah kenyang makan. Pukul 7 pagi cokodok pisang. Pi pejabat, pi pancekat sahaja, singgah kafe dulu. Nasi lemak sotong kembang. Nah. Sat lagi tengah hari biryani gam. 3 dah tu. Pukul 3 petang kari pak King Kong. Tu nalam yang besar. Sat lagi pukul 6.30, pukul 7 juara tom yam. Tu dia penuh meja. Nak tidur sat lagi roti jantan. Satu roti canai, telur 2. Tu roti jantan. Kalau roti telur 1, tu roti telur. Tu sampai macam tu. Hidup kita macam tu jadi keadaannya. Hidup kita lah. Kan? Kalau cerita bab makan ni tuan-tuan. Kita pergi kenduri kahwin sudahlah. Tuan-tuan buat kenduri kahwin, kita lah ni tak masak lah kan ya. Semua kita pakai caterer. Caterer pula style dia adalah buffet style lah. Buffet style. Kita pun beratuk, nampak teringin, cedok. Separuh masuk dalam perut, separuh tong sampah. Masa dia cedok tu, dia terlupa gigi palsu. Masa dia cedok, dia terlupa kencing manis 21, darah tinggi 180. Dia terlupa. Maka akhirnya membazir. Saat lagi ada satu lagi pesta makanan, nasi Arab, 1 talam. Tu dia. Orang Arab dah tak laku lah di negara dia. Dia main menega tempat kita. Nasi Arab diangkat talam tu. Ya ayyuhal Malayu, wahai orang Melayu, makan nasi Arab. Hadza sunnah. Saya kata la, hadza punna. Tak ada. Nabi tak ajak kita makan macam orang Arab. Restoran yang mereka bawa mai pun namanya Hadra Maut. Tu pun tak reti kita. Agama tak mengajak makan 1 talam. Tu dia punya nasi mombong. Pakai cari kambing tak jumpa. Pakai jengkaut, kambing tenggelam. Dah. Orang Arab sekok kambing 5 orang makan. Kita sekok kambing 50 orang makan. Jadi Nabi yang dia kata apa? Fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikut aku dapat kasih sayang Allah. Bukan ikut orang Arab. Tu kita kena faham. Ni cerita pasal makan lah. Ni pun tak start lagi. Pihak nombor 3. Ada satu restoran namanya Steamboat. Ni lagi gila. Kita bayar, kita pergi kutip makanan, buh dapur depan kita, kita masak. Baik masak di rumah. Betul ke? Meleleh-leleh peluh duk masak kat dalam tu. Siapa suruh? Lagi teruk ada satu baru yang makan baru-baru ni apa? Shell out. Dah macam lembu. Mereka main tabung gitu ya. Adab dah tak ada dah. Adab cara Nabi makan tu tak ada dah. Dulu bila kita pergi kenduri kahwin, dia makan dalam talam ada 4 orang. Lauk hak kenduri kahwin, kita nak cedok pun kita rasa segan dengan kawan. Potong pas kat kawan tu cerita tu. Dia main kasih sayang dan silaturahim. Lah ni tak ada. Dia melampau. Ghulu. Sebab tu Nabi tak suka benda yang dipanggil sebagai ghulu. Melampaui batas. Okey. Jadi kita kena jagalah. Ini pun salah satu benda yang kita nak litaskunu ilaiha. Kita nak rasa tenteram bila duduk dalam rumah atau bila bersama dengan pasangan hidup kita itu. Kata ulama, bagi membina keluarga yang sakinah, awal sekali, innamal a'malu bin niyat. Niat menikah tu nombor 1. Jangan niat nak menikah tu tak betul. Kita menikah kerana siapa? Sebab tuntutan agama lah. Tak ustaz, saya menikah sebab dia tu. Dia tu. Apa dia? Dia tu Johan, apa nama ni? Model contohnya kan, Ratu Kebaya Bertam. Contohnya kan, saya menikah dia sebab dia lawa. Tak, bukan pasal itu. Menikah yang pertama lillahi ta'ala. Kita tengok artis lawa-lawa, lawanya, handsome, handsome. Cerai tak? Cerai. Saya nak pesan dengan orang perempuan,
Tak payahlah ambil berat sangat dengan artis. Kesiannya artis bercerai. Tulis masuk dalam TikTok berdoa, ya Allah ya Tuhanku, bantulah mereka. Kan ya? Rasa nak muntah dengar. Betul. Saya bagi tahu, kalau duk bagi tahu kat orang perempuan, orang lelaki depa tak ambil peduli ke, Fatah ke, Fazura ke apa ke, depa tak ambil peduli. Kita kadang-kadang tak tahu, tapi orang perempuan depa tahu. Saya kata orang perempuan tak payah ambil peduli pasal apa? Masa depa kenuri kahwin hari tu, depa bukan ada jemput hang pun. Betul, tak sedar diri depa. Apa? Ni orang kampung kita yang panggil kenuri selalu ni. Ada hang mai ziarah, ada hang bawa mai musang king satu bagi kat dia ke? Tak ada ah. Nu artis yang tak ada kena mengena dengan kita tu, bukan main. Ada orang buat solat tahajud khusus buat artis. Pak dia pun dia tak doa. Tu letak pada orang perempuan. Tapi bukan orang perempuan sini, tempat lain tu. Hak sini semua elok-elok. Kan? Tu nak bagi tahu. Nanti niat kita, niat ni kalau tak betul, memang tak betul. Awal-awal lah kita kena betulkan niat. Innamal a'malu binniyat. Cukup. Kalau niat elok, insya-Allah Allah betulkan kita atas landasan kebenaran. Tapi kalau niat tak elok, semua akan jadi caca marba, rojak pasemu, ABC campur aduk habis semua. Dia takkan kemah di dalam sakinah. Nak dapat tu tak ada. Cuma sakinah ini bila mula dengan niat, kata baginda Nabi SAW, dia harus bermula dengan cara cari jodoh. Kita dah cari dah. Tak tahulah kalau pengurusi nak cari sekali lagi. Tu kan contohlah. Ada isteri ada sini? Ada? Tak ada? Okey. Baik. Dak ni nak kita bagi tahu. Kita yang dah bernikah dah ni, tak apalah dah terlepas dah. Tapi kita mungkin anak cucu kita nak menikah. Bila niat kena bagi ikhlas, bagi tahu dengan anak cucu kita, hang nak menikah, hang kena niat ikhlas. Bukan sebab hang nak menikah dia tu artis, bukan. Bukan kerana dia tu apa TikToker, bukan. Influencer ke apa sebagai itu. Bukan dia ada kilang apa fair and lovely cuci muka ke apa, bukan. Tapi hang nak menikah lillahi ta'ala. InsyaAllah Allah bantu. Yang kedua, bagi orang lelaki macam kita, anak menantu, anak cucu kita yang lelaki, maka diusahakan baginya dalam riwayat Imam Bukhari 5090. Nabi pesan apa? Tankahul mar'atu li arba'. Kan? Nikahlah mana-mana dengan orang perempuan itu dengan 4 perkara. Cek dulu. Yang pertama, 5 liha harta dia. Kalau kita pilih harta dia, ada benda ke masalah esok? Lelaki tak boleh cakap lah. Pasal apa? Dia hidup di belah bini dia. Bila dia kata, yang aurat tu kena tutup, hang siapa? Makan pun orang bagi. Tu. Jadi kalau orang menikah atas dasar bahawa bini dia orang kaya, ada harta, tak, dia takkan, sakinah tu dia tak main. Lihasabiha, kedudukan dan keturunan dia. Pasal apa menikah? Timbalan menteri, tapi dia bujang. Contohlah, exco kerajaan dari Pulau Pinang, contohnya. Atau paling tidaklah YB kawasan, tapi dia bujang je. Anak darah tua ke apa ke, begitu beginilah. Maka kalaulah kedudukan sama juga, peranan suami akan diperkotak-katikkan. Orang perempuan, satu kelemahan paling besar, dia tak dapat kawal emosi dia. Sedih dia melampau bila sedih yang tak patut. Tapi bila dia marah, mencanak naik, Bukit Bendera pun kalah. Tu dia punya marah tu. Itu ya. Jadi orang lelaki, sebab tu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki ketua, lelaki pengawal, lelaki pemimpin kepada keluarga dia, terutama orang perempuan. Yang ketiga, wali jamaliha, kecantikan dia. Lama kita dapat cantik, lama-lama tak ada juga gigi dia. Mula-mula dapat tu dia lah, kan Ratu Kebaya Sungai Dua. Contoh. Tapi dia main-main satu ketika tak ada juga. Kan mata rabun, cimanih tinggi, gaun, semua dia main lah semua. Tu tanda-tanda tu. Dulu masa muda-muda ni dia pakai tudung ni kemas. Tudung ni, oning ni tak ada kedok langsung. Oning bos kru dua belah sini. Oning.
Tu tak termasuklah lah segala macam. Dah mai-mai tua tak ada dia sarung sengit-bengit sarung. Tu kan. Biar pilah, dia kata biar pilah. Cuma nak pesan kepada isteri lah. Kan ya. Awak duduk dalam rumah, awak kena nampaklah bagi kemas sikit. Ini duduk dalam rumah macam hantu kat lima. Laki dia pun gerun tengok hantu mana ni. Iya. Rambut serabut macam eliket, tak sikat-sikat. Ya. Pakai baju kelawang koyak sampai ke pinggang. Angin masuk belah ni, keluar belah sini. Angin belah keluar belah sini. Tapi tiba-tiba nak pi kenduri kahwin. Oi, Ratu Kebaya. Laki dia pun tak kenal bini siapa ni. Jangan buat macam tu. Orang perempuan duduklah rumah, bukanlah kata make up sampai macam Syabana Azmi, Priti Zinta, dak. Tu kan. Dia kalau make up macam tu ke, nalalah dak. Kemas, rapi, wangi. Itu semua cara untuk kita membina sakinah lah. Orang lelaki pun jangan macam tu. Ni pakai kain pelikat sengit sebelah, perut boroi, tunjuk gitu. Janganlah macam tu. Dia pun kena kemas lah juga. Jangan letak kat depa saja. Begitu keadaan dia. Ya, pertama kalau hang pilih harta lama-lama pakai habis, malah harta tu sepatutnya kaya mana pun isteri wajib nafkah daripada lelaki. Kalau hang pilih pasal kedudukan, betapa tinggi kedudukannya, dia balik di rumah, katalah dia tu timbalan Perdana Menteri, contoh, perempuan. Ya, maka selepas itu dia balik di rumah, maka dia tak boleh balik jabatan Perdana Menteri, timbalan menteri dalam rumah dia. Dia balik-balik, dia jadi orang bawahan kepada suami dia. Dia kena dengar arahan. Walaupun suami dia hanya DO kawasan saja, dia kena dengar. Sampai macam tu. Okey. Kemudian yang ketiga, kecantikan macam biasa, lama-lama dia hilang jadi orang tua, pi macam tu je. Dan last sekali, ya, fadhfar bi dzatid din taribat yadak, dan kerana agamanya, maka pilihlah agama, nescaya yadak, kamu akan dapat keberuntungan. Siapa yang menikah kerana agama, insya-Allah Allah bagi dia keberuntungan. Ujian ada tak? Ada. Ujian ada. Tapi tu satu-satunya, bila kita pilih pasal agama. Saya menikah dengan isteri saya 3 tahun lepas. 3 tahun lepas. Lain macam Ustaz dah putih, baru menikah 3 tahun lepas. Nombor berapa? Tu dia. Orang perempuan ni cepat betul. Ustaz, kerja lain tak ada. Menikah je. Saya menikah selepas kewafatan isteri saya yang pertama. Dia breast cancer. Bulan 3 2000 berapa saya? 2021. Ya, 2021 bulan 3 arwah meninggal. Bulan 5 saya proceed. Tak tunggu lama, 2 bulannya. Kita bukan ada iddah 4 bulan 10 hari. Tu pun PKP. Kalau tidak 2 minggu lah. Betul. Untung, kan ya. Jadi awal-awal saya tak kenal, dia pun tak kenal. Saya bagi tahu dia mengajak di sekolah agama Islam Al-Amin. Saya bagi tahu dengan pengetua dia. Walaupun saya ada calon tersenarai 19 orang. Tuan-tuan jangan main-main tengok muka macam ni. Peminat macam ni hantar WhatsApp, tuan-tuan terkejut. Kita yang jadi ustaz-ustaz ni terkejut tu. Kadang-kadang ada orang peminat-peminat yang sangat taksub. Hantar gambar dia berkemban. Ya. Cukup takut. Lah ni daring betul dia pak. 19 orang komplit siap. Tapi dia tak termasuk 19. Saya bagi tahu dengan pengetua dia, tolong pergi cari Ustaz. Nombor 1 saya nak bujang. Kan, hak lain tak mau. Umur saya mau muda, 28 tahun. Alhamdulillah, saja nak bagi tahu. Pasal apa cari 28? Kalau hang 50, pergi cari 50. Dua-dua geng kecil mana? Siapa nak jaga siapa? Paling tidaklah saya pusing satu Malaysia, dia bawa kereta. Saya sempat ubat kencing manis, maka 15 minit dia menguap kan, dapatlah rehat sebelah tu. Jadi agama ni dia tak kuncup begitu, tapi dia lebang, boleh buat segala macam. Tapi dia tu, bila saya tanya pasal apa boleh terima saya umur 51, dia kata dak dia cari orang yang ada agama. Bila ada agama dah, alhamdulillah.
Cuba tanya dia bahagia ke tidak? Contohlah. Ya, betul. Sungguh dia main-main menikah dengan saya, full package dapat. Nikah saja dia dapat seorang suami, 5 orang anak, package dah. 3 menantu, 3 cucu. Apa lagi nak? Betul ke? Dah selesai. Sebab tu orang perempuan hak tak menikah lagi kalau ada sini. Cari hak tua-tua sikit. Sebab orang tua macam kami, penyayang dia lebih. Betul, penyayang dia lebih. Okey. Azan ke terus? Terus ya? Ya, dia penyayang lebih. Dia bawa kereta, saya menyanyi kat dia. Nak tengok kawan letih. IKM malu ustaz, habis pukul 12 tengah hari. 12 jam. Felda Keratung, Pahang. Tu, tengok dia letih. Kau yang ku sayang. Tu. Dari dulu, kini dan selama-lamanya. Sebelum kenal dirimu, sebelum jumpa dirimu, kau sering hadir dalam mimpiku. Lagi laju dia tekan. Lagi laju. Kan? Takkan tak ingat majlis suai kenal? Yuara. Al-Masyur masa tu ada pertandingan menyanyi. Lah tak ada lah. Dulu jahil sikit kan. Okey, baik. Ni dalam agama kita kata macam tu dah. Jangan pilih harta, jangan pilih kedudukan, jangan pilih kecantikan, pilih agama. Kerana siapa yang pilih agama, Allah akan uruskan hartanya, cantiknya, keturunannya dan sebagainya. Dah, selesai perkara. Itu satu. Bagi orang lelaki, kalau nak pilih pasangan, pilih agamanya. Baik. Yang kedua, pada orang perempuan, kalau nak pilih pasangan macam mana? Maka ada hadis riwayat Imam At-Tabrani 280. Hadis sahih. Hadis sahih. Nabi kata idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwajuhu. Wahai perempuan, kalau datang kepadamu peminangan daripada seorang lelaki yang ada agamanya dan ada akhlaknya, syarat bujang tak ada. Jadi kalau dia ada bini nombor berapa pun tak ada masalah. Syarat bujang tak ada. Jadi orang lelaki perempuan ni bila datang saja peminangan padanya, datang tu pertama waquluqahu, dia datang dalam keadaan dinahu, datang dalam keadaan ada agama, maksudnya Islam. Dia jaga agama. Dia tak pakai jubah, dia tak pakai sarban, tapi dia jaga agama. Solat fardu, jaga akhlak dia. 2 benda, agama dan akhlak. Maka fazawwijuhu, maka nikahilah dia. Tu pesanan pada orang perempuan. Mana-mana ada anak dara sini ataupun mana-mana janda, saya pesan dengan janda, jangan main masjid. Dia kata, Ustaz kata kalau ada suami kena minta izin. Ya, betul. Jangan main. Suami ni ada kadang-kadang perempuan main masjid. Kita tanya, kak, abang mana abang? Abang tak main, abang kirim kak main. Apa jantan tak guna. Betul. Lepas tu dia kata, Ustaz, tak ada, saya tak ada suami, jadi bila-bila masa boleh pi. Saya janda, Ustaz. Janda lagi tak boleh. Pasal apa? AJK bukan boleh percaya. Betul. Tu kan. Tapi pengurusi dia bagus. Nampak muka pun beriman dia. Nah, agama, akhlak. Terima nah orang perempuan, mak ayah. Kalau kita ada anak perempuan, tiba-tiba ada peminangan main. Peminangan ni dia main-main tu kita nampak dia agama Islam. Akhlaknya baik. Dia main penampilan dia tu elok. Main pakai pun elok. Bukanlah pakai elok tu nak kita pakai serban, pegang tasbih sama tinggi dengan dia tu, bukan. Macam biasalah, macam biasa, tutup aurat sempurna apa semua, dah cukup. Fazawwijuhu, maka nikahilah dia. Nabi kata illa taf'alu takun fitnatun fil ard. Kalau hampa tak mau ambil pada waktu tu, maka akan berlaku fitnah di atas muka bumi, wa fasadun aris, dan akan berlaku dosa. Pasal apa? Masa rahmat Allah Taala bagi hak elok tak mau terima, dia mai satu lagi betul-betul geng Sarip Dul tadi. Ya, jadi mak atau ayah bila peminangan mai ni tak payah duk tanya, hang keturunan mana? Habib ke? Syekh ke? Wan ke? Nik ke?
Apa semua tu tak payah duk tanya. Tapi bila dia mai dia jaga agama dia, dia mai dengan akhlak yang sempurna, dah cukup. Tak payah duk susah-susah letak sampai 30,000. Kadang-kadang kita bayar 30,000, dapat bawa balik rumah, goreng telur hancur. Tu, hantaran sampai 30,000, goreng telur hancur. Masak nasi 2 ya, keras satu, bubuk terus dua-dua. Last kali ke GrabFood, Foodpanda, GrabFood, Foodpanda. Kan ya. Tapi tak apalah, sabar satlah ya. Allah bagi macam tu. Sebab tu saya kata ayah dengan mak, kalau kita ada anak-anak besar nak menikah, jangan letak harga. Kalau katalah pengantin lelaki kata saya rela hati, tak dipaksa, saya nak bagi dekat bakal isteri saya ni hadiah 50,000. Masa tu terimalah, kalau tak terima bodoh. Betul, bukan kita kata ni lah, terimalah, ambil lah. Tapi jangan ambil sebagai hadiah. Bagi tahu dengan bakal suami tu, convert jadi mas kahwin. Barulah isteri ada harta. Bayangkan kalau awak terima nikah tu, aku terima nikahnya si Fulanah binti si Fulan dengan mas kahwinnya RM100 hutang. Oh, bayangkan RM100 ya, nak buat apa lah RM100 kan. Akhirnya berlaku, ada sahabat saya 12 hari bercerai, 12 hari ya bercerai kan. Apa jadi? Orang perempuan tak ada apa. Tu sebab tu kita kena jaga. Ini jaga nah. Pertama, bagi orang lelaki, kalau nak cari wanita sebagai isterinya, cari agama. Tak apalah, tak cantik sikit pun tak apa. InsyaAllah kalau ada agama, mata akan bersyukur dengan Allah SWT. Yang kedua, orang perempuan bila datang peminangan, ya, bila datang peminangan, maka ataupun ayah dan mak yang nak terima menantu, maka lihat pada agama anak lelaki, bakal lelaki itu, dan juga lihat pada akhlak. Fazawijuh. Kalau tak terima, ada kemungkinan akan main nanti, akan buat dosa dan anak kita rugi. Ini hadis riwayat Imam At-Tabarani. Selesai satu bab. Tapi bab ni kita dah menikah baru mengaji. Patutnya mengaji bab ni sebelum nikah. Bolehlah kita bina hidup kita tu. Tapi tak apalah, mungkin kita boleh tengok untuk anak cucu. Bab yang seterusnya, yang ketiga, Nabi bagi nasihat, la tazawwajun nisaa. Jangan kamu menikahi perempuan itu lihusnihinna, atas cantiknya dia. Fa'asa husnuhunna, kadang-kadang cantik itu ya adalah cantik yang yurdi yahunna, yakni dia bakal akan jadi rosak. Cantik tak? Cantik, dia rosak. Pasal apa? Bila bini cantik sangat pun tak boleh. Kawan berkenan, kawan pun tunggu kita mati je. Tu kawan pun tak senonoh. Ya betul, cantik sangat. Jadi tak apalah, biasa-biasa. Wala tazawwajuhunna li amwalihinna. Jangan menikah dengan dia sebab hartanya. Fa'asa amwalahunna an tughriyanhunna. Yakni jangan apabila kamu menikah kerana harta, maka harta mereka ada kemungkinan bawa kita jadi sesat, bangga diri, sombong, takabur dan sebagainya. Dan ya, walakin, tetapi tazawwajuhunna 'ala din, nikahilah mereka kerana agama. Wala amatun kharma'u sauda'u. Tu, walaupun kamu menikah dengan seorang budak perempuan yang harma'u sauda'u, yakni dia kulit hitam, telinga sobek sikit, zatu dini afdal, maka itu lebih baik dari sudut agama. Hadis ini riwayat Ibnu Majah dan hadisnya sahih. Tu Nabi pesan, jangan pilih ni, jangan pilih ni, tapi pilih yang ni. Pilih apa? Agama. Walaupun yang masa kita Pinang tu dia kulit hitam, kita ni si tampuk manggih, hitam dia, tak ada tampuk langsung. Pasal apa maksud itu? Hitam dia tu, hitam gelap gelemat. Kan ya? Tak apa. Siapa sahabat Nabi yang kulit dia hitam legam, tapi sebelum mati dah masuk dalam syurga Allah Ta'ala? Bilal bin Rabah. Nabi tidur rumah Nabi, Bilal tidur rumah dia. Nabi ni dibuka Allah hijab, dengar tapak kaki Bilal berjalan.
dengar selipar Bilal berjalan dalam syurga Allah. Sedangkan roh tu dia tak mati lagi. Kita ni dua jenis roh nah. Kita baca dalam surah Az-Zumar pada ayat 53 kah? Kalau salah tolong cek nanti nah. Ya, apa dalam surah Az-Zumar tu Allah cerita kalau 53 ke 42. Saya tak berapa, tapi surah Az-Zumar. Dalam surah Az-Zumar ni Allah pesan, kita roh ni dia ada dua ya. Roh ni dia ada dua saja. Yang pertama, bila dia tidur, Allah tarik roh dia, Allah genggam dan pegang. Esok pagi Allah masukkan balik. Roh macam orang kita lah yang masih tak mati lagi ni. Jadi masa tidur Allah tarik. Macam Bilal bin Rabah Allah ambil dan letak dalam taman syurga. Okey. Kemudian roh satu lagi, bila dia mati, betul-betul mati, Allah tarik dan tidak akan dikembalikan. Ni satu lagi perangai orang Melayu. Ustaz, roh ni dengar kata lah. Orang bagi tahu roh tu balik petang Khamis dengan hari Jumaat. Hang ikut suka hati hang no. Dia tak boleh bergentayangan pulang ke Bertam. Itu bersalahan dengan ayat Quran. Semua hadis tu palsu. Betul ke Ustaz? Betul ke roh balik bulan Ramadan? Tak dan dia nak balik. Tiket pun tak ada. Apa ni? Roh ni ada dua je. Saya mengajak dalam bab Al-Janais, bab kematian ni. Dalam kitab Ar-Ruh pun ada cerita semua. Roh ni ada dua tempat. Masuk di alam barzah. Satu roh itu berada di taman-taman syurga. Satu roh berada di jurang-jurang api neraka. Satu dipanggil Iliyin, satu dipanggil Sijin. Dan dia sibuk menerima semua tu. Tak danah dia nak balik ke Bukit Beruntung macam kami di sana tu. Tak dan dia nak balik di Kuala Ketir, tak dan. Ni kita ke kan. Sebab tu kadang-kadang apa hak kita buat tu banyak benda yang sepatutnya dijaga balik. Kenuri arwah malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Pasal apa? Kena buat Ustaz. Sebab roh ni 3 hari tu dia duk ada dalam bilik dia, duk ada dalam dapur, duk ada dalam ruang tamu dan sebagainya. Jadi kita kena buatlah supaya dia pun tak rasa apa nama tu tersendiri. Tak tahu hadis mana dia pakai. Tak tahu ulama mana yang cerita. Lepas tu hari ke-40 kena buat kenuri. Sebelum buat kenuri pergi pasang dulu batu nisan. Sebab hari ke-40 lepas kenuri tu dia lompat pagang keluar. Roh tu lompat pagang keluar, dia pergi ke tanah kubur. Kalau hang tak pasang batu nisan, dia tak jumpa tang mana dia nak pergi. Apa cerita ni? Mengarut lah. Tu pelik sungguh-sungguh. Kan ya? Tak, hang nak buat kenuri, hang buat kenuri lah. Seniatlah sedekah sampai kat dia. Hang nak baca doa lah. Pasal apa duk percaya benda yang merapu-merapu tu, yang tak ada dalam agama? No, hati-hati nah. Oi, saya pengalaman tak banyak lah. Sebab dalam tua-tua di umur 54 tahun ni, saya jadi setiausaha khairat kematian. So menguruskan hal-hal begitu. Jadi apa yang dapat? Kita dapatlah jumpa sana sikit. Ada orang kata, Ustaz, tolong mai Ustaz, kami buat kenuri sikit, nak baca doa sikit. Arwah anak saya tu meninggal lama dah. Kalau meninggal lama saya pergi lah. Kalau hampa nak buat 1, 2, 3, 40, kalau tak buat haram. Oh, yang tu saya tak mau pergi. Itu tak betul. Kan ya? Jadi yang kita pilih bila-bila ni. Dia kata, Ustaz, tolong baca doa sikit nah. Ini nama arwah gini. Saya kata insya-Allah kita baca. Tapi sebelum tu kita masuk saja, ada satu talam duduk depan saya. Tempat saya tu khas. Ada tempat duduk macam tu Arab bagi tu. Yang bawah tu, duduk tempat khas. Depan tu ada satu talam. Saya kata, "Hai, hari ni jamuan saya besar." Sebab talam tu saja besar. Dalam tu ada sate kajang Haji Samuri. Belah sana lah. Dalam tu ada ayam golek. Dalam tu ada pisang rastali. Dalam tu ada pulut kuning. Sebelum saya punya perangai, saya takkan baca sembrono gitu. Tanya lu tuan rumah, ni siapa punya ni? Ustaz punya ke? Dia kata, "Dok hak ni khas untuk anak saya. Sat lagi bila kita semua balik, saya akan tinggal, roh dia akan balik. Rasalah ni." Tu dia. Adakah dia dulu bukan Islam masuk Islam? Tak, lahir Islam. Umur 63 tahun. Tapi perangai macam umur orang 3 tahun. Tak ada ilmu langsung. Jadi saya kata minta maaf lah tuan rumah. Kalau nak bagi saya baca,
pi ambil yang ni, potong-potong cincang bagi elok-elok, tak bagi kami makan, tak payah tunggu dia balik sebab dia memang tak balik. Ya ke ustaz? Ya. Dah ustaz dulu dia baca. Nampak tak? Ada ustaz-ustaz pun geng macam tu juga. Sebab tu orang awam kata okey. Ada orang perempuan main nak bagi zakat dengan saya. Untuk sekolah tahfiz saya lah. Dia kata, ustaz saya nak bagi zakat ni. Boleh, tak ada masalah. Dan ni dia pegang satu sarung tangan, dia bagi kat saya satu sarung tangan. Ustaz pakai satu, saya pakai satu, kita salam. Tu. Ingat ijab kabul ke apa ke? Dia kata salam. Saya kata dak. Kita lelaki perempuan tak boleh bersentuh. Dak ustaz, kita bukan pakai sarung tangan. Pakai sarung tangan tu sekadar tak mau batal wuduk je. Sentuh tak boleh. Sentuh tak boleh. Tak apalah ustaz, ni 6,000 ni kami nak bagi ni. Tak apa, kalau tak mau bagi kat saya pun tak apa. Kalau nak guna kaedah ni, tak mau bagi pun tak apa. Tapi rezeki tu Allah Ta'ala tulis dah. Dia kata kalau macam tu ustaz, saya tak jadi bagi lah. Pasal apa? Ustaz hak dulu saya bagi dulu, macam ni buat. Ustaz tu okey? Nampak tak? Ustaz tu okey? Ustaz tu dapat kat dia setahun 6,000, raya lah. Boleh tukar sport rim. Dah, sungguh. Saya dah, tapi Allah Ta'ala dah tulis dah. Dia pun pergi serah bagi dekat ketua muslimat. Ketua muslimat jadi wakil. Tolong wakil Ustaz, tolong pergi cari siapa-siapa bagi. Ketua muslimat pun terima daripada dia. Ketua muslimat mai rumah saya. Ustaz, ni ada zakat sikit, ada orang bagi. Siapa bagi? Dia sebut-sebut nama. Saya kata tu dia. Hak tu. Jadi kita ni tambah-tambah orang yang kata dia faham agama, jangan buat benda yang mampu-mampu. Okey? Baik. Selesai dah cari. Kalau nak cari yang jodoh lelaki macam mana, jodoh perempuan macam mana, sabar sikit, letak agama nombor 1, insya-Allah keluarga kita sakinah. Okey? Dan kemudian bila kita jadi dalam keluarga nak bagi sakinah, nafkah adalah paling awal. Bila kita dah jadi keluarga, Nabi SAW menyebut dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Ya, dinar yang kau keluarkan di jalan Allah. Mana satu jalan Allah? Bagi anak bini kita makan. Ni tuan-tuan, kita orang lelaki besar pahala. Kita cari daripada umur 25 sampai pencen 60. Kita cari, makan kita tak tambah. Depa yang tak cari 2 kali tambah. Pahala besar. Kita yang cari, selipar lagi tak hilang di masjid, tak beli. Depa selipar ada 5 set. Betul? Kan? Jadi pahala besar apa? Anak-anak sat-sat Grab food, sat-sat food panda. Duit main mana? Pak dapat pahala. Kita beli rumah ratus ribu, jenuh bayang sampai ke mati. Kadang mati dulu rumah tak habis. Pahala juga. Maka sebab tu nikmat dia besar. Ya, kalau nak harap kita semayang sunat ke, kan? Tak larat lah. Semayang sunat duha. Bila? Bankrupt dah baru semayang duha. Nega tak laku dah baru semayang duha. Nabi buat 2 rakaat, 4, 6, 8 maksimum. Nabi buat 8 rakaat. Kita tiba-tiba buat 28 rakaat. Tu tanda duit tak ada sangat lah tu. Esok dah ada duit 2 rakaat pun tak ada. Tu manusia. Laki bini bergaduh. Bergaduh ni tak tahulah. Takut jadi macam Fatah dengan Fazura. Dia kata gitu. Maka mereka pun semayang tahajud berjemaah ni ke, tak tahu. Esok dah baik jalan pegang tangan ni kan. Dah baik dah jalan pegang tangan. Ake kuli huya huban. Masa tu bukan tahajud, dua-dua terkejut. Tu perangai manusia lah. Perangai manusia. Maka 1 dinar yang kau keluarkan di jalan Allah. Kemudian wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin. 1 dinar yang kau keluarkan untuk memerdekakan seorang budak. Ya, tasaddaqtu bihi ala miskin. Dan 1 dinar yang kau sedekahkan kepada orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'zamuha ajran. Dan nafkah yang 1 dinar yang kau nafkahkan keluargamu itu, maka ajral ladzi anfaqtahu ala ahlik, maka besar lagi pahala hang bagi nafkah kepada keluarga hang.
Tadi kita bagi, contohlah kita bagi dekat Palestin satu. Satu lagi bagi dekat bibi satu. Satu lagi pula bagi dekat orang miskin. Nombor 4, hak ni bagi kepada keluarga kita, nafkah. Maka kata Nabi, hak ni a'zamha, lagi besar pahala yang kita dapat berbanding yang 3 di atas. Waktu kita suami, nafkah pertama bila kita ada duit, tu bini kita, bukan mak pak kita. Jangan silap faham dalam agama. Mak kita siapa bela? Ayah kita lah bela. Ayah kita bela. Ayah dah mati, pencen dia lah pula bagi. Contoh lebih kurang macam tu lah. Kita yang suami ni dapat saja bisnes apa-apa dapat untung, nafkah yang pertama isteri dulu. Nafkah itu apa? 3 yang utama. Yang pertama makan minum, yang kedua tempat tinggal, yang ketiga pakaian. 3 tu saja. Ustaz, adakah wajib kena bagi allowance duit cash kepada isteri? Tak wajib. Ada ustazah duk buat TikTok. Ketahuilah bersesungguhnya, wahai suami, anda kalian semua isi neraka. Oh boy, cepat bagi tahu orang. Bab-bab menerakakan orang lah ni, orang cukup cerdik lah ni. Dia seorang yang ahli syurga. Orang lain semua batal, dia seorang yang sah. Ni ada perangai manusia, ujub dan bangga diri. Ada ilmu tapi dikuasai oleh syaitan. Maka dia kata semua habis semua. Pasal apa? Ketika dia tidak bagi sara hidup dan allowance kepada isteri dia. Tak, dalam agama kata tempat tinggal, pakaian, makan minum. Siapa boleh tambah bagi duit allowance tu kira bagus lah. Siapa boleh bagi welfare sebiji lagi bagus lah. Kan? Lagi bagus lah. Siapa boleh bagi bibi 2 orang lagi cantik lah. Sebab tu bini kita kalau dah ada semua tu, dia duduk di rumah tu polis kuku yang kerja dia. Polis kuku, make up, bubuh celak macam reka sampai ke tepi ni. Tunggu kita balik ya. Hak tu. Tapi kalau bini kita tu, kita bagi dekat dia anak sampai 8 orang, tak dan dia nak mandi weh. Tiba-tiba kata awak ni bini ni berlemuh. Saya tengok orang pejabat saya tu, elok. Yalah dia pergi pejabat. Cuba hang tengok dia dekat rumah ngak. Dia lagi berlemuh pada bini hang. Lah manusia. Nah, jadi tu maksudnya nafkah yang terbaik. Sebab tu Nabi kata sedekah yang terbaik adalah bagi orang yang paling hampir denganmu. Yang ni dulu. Kita tengok di surau kita apa benda lagi yang AJK duk plan. Macam mana nak buat, macam mana nak buat, kita tengok yang tu dulu. Lepas tu baru kita tengok, oh nak hantar sumbangan pergi Cambodia contohnya. Lepas tu kita baru fikir kemudian. Bukan kita fikir nak terus pergi sana dulu tu, bukan. Kadang-kadang ada orang miskin di keliling kita, kita buat tak peduli je. Kita dulu masa PKP ada apa nama tu, food bank. Lah ni food ke mana, bank ke mana. Tak tahu pergi ke mana dah. Sedangkan orang miskin tu miskin juga. Ada yang tak ada kerja dulu PKP sampai lah tak ada kerja. Sampai lah tak ada kerja. Tapi kita ada. Dekat tu je lah. Sebab tu saya nombor 1 sekali tuan-tuan. Masjid dan surau nombor 1. Saya ni penceramah jemputan kepada Jabatan Agama Islam Negeri Selangor untuk ceramah bagaimana mentadbir masjid kepada nazir. Duduk sebelah sana nazir. Nazir tu, nazir masjid, ketua lah, pengurusi. Ataupun di sana juga dipanggil sebagai pengurus. Dia ada jawatan khas. Dalam kerajaan negeri dia ada jawatan pengurus. So bila kita pergi nombor 1 sekali saya bagi tahu AJK masjid, AJK surau, first sekali bila awak ambil alih, nombor 1 ziarah dulu pergi rumah orang kampung awak. Ziarah dulu. Bagi kenal dulu. Bukan buat ceramah, bukan. Pergi ziarah. Buat macam mana Nabi buat dulu. Pengurusi siang hari ajak bendahari pi Giant ke apa lebih kurang, bawa mai beli buah tangan, isi dalam plastik besar tu beras Faizah Taj Mahal. Jangan pakai Taj Murah. Ya betul. Faizah Taj Mahal. Bubuh kopi, bubuh gula, bubuh Milo, bubuh apa masuk dalam satu bungkusan.
Lepas tu SU, print satu kertas A4 paper, buh nombor telefon AJK apa semua, belah sana peringatan tentang kebaikan solat jemaah, bubuh jadual pengajian dan sebagainya, pi ziarah. Rumah siapa nombor satu kita kena pi ziarah? Rumah orang yang kita dah duduk jadi pengurusi lama dah ni. Kita jadi AJK lama dah tu. Kita jumpa dia di rumah kenduri, kita jumpa dia di pasar malam, kita jumpa dia di medan makan, kita jumpa dia di taman permainan. Tapi kita tak pernah jumpa dia di masjid ni. Jadi siapa yang tak pernah main surau kita, rumah dia adalah nombor satu kita pergi ziarah. Rumah AJK tak payah pergi. Sebab mereka bungkus banyak dah. Betul? Ya. Itu baru nama dakwah. Ini kita duk rasa bangga diri kita yang paling baik. Dah, kita akan dipersoalkan oleh Allah. Rumah kita, surau di sini, kita lalu berapa banyak rumah tu, sedangkan kita tu diberi tanggungjawab untuk jaga rumah Allah Ta'ala. Tapi kita tak buat benda tu. Itu rumah yang pertama. Rumah orang yang tak main masjid. Dia lalu break tak makan terus. Lalu break tak makan terus. Hak tu kita kena pergi. Rumah yang kedua, siapa dia? Rumah orang yang dulu main surau. Lah ni tak main. Kecil hati. Patutnya dia dicalon jadi berapa-berapa jauh AJK. Tapi dia dapat 16, orang lain dapat 17. Tu contohlah. Kecil hati perkara biasalah. Ada orang kecil hati, calon-calon terus. Dia tak dapat terima. Jadi kita yang faham agama ni, pergilah ziarah dia, bawa buah tangan, Assalamualaikum. Tambah-tambah rumah hak kita tak kenal tadi, yang kita kenal muka, dia tak main masjid. Assalamualaikum, kami ni AJK Surau Ar-Rayyan. Sahajalah main ziarah-ziarah. Ni ada sumbangan sikit, nak tanya siapa nama, apa lebih kurang macam tu sudah. Cukup. Masa ziarah tak payah pakai jubah. Jangan tunjuk alim sangat. Betul. Awak pakai track bottom, cycling dalam taman, pergi jumpa macam tu sudah. Dan masa ziarah jangan baca khutbah. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman. Tak payah. Sat lagi kena terajang ah. Betul. Bagi salam ya, bagi salam ni ada buah tangan sikit kami daripada masjid. Mailah masjid kita jumpa-jumpa tersembang-sembang. Ada program, ada sembahyang jemaah sama-sama. Moga-moga ni kalimah-kalimah besar. Moga-moga Allah pertemukan hari ini. Kita jumpa, Allah jumpa kita dalam masjid. Esok Allah rapatkan kita dalam Jannatul Firdaus. Dah cukup. Pi rumah orang yang nombor 2, hak merajuk tadi tu, pi panggil dia balik. Merajuk tak payah merajuk ah, tua-tua buruk merajuk muka tu. Dah. Yang ketiga, baru pi rumah orang miskin, asnaf, rumah orang sakit, rumah orang susah, baru pi macam tu. Tapi hak ni rata-rata AJK Masjid dan Surau tak buat. Yang mereka buat ceramah. Kalau orang tak mai, kata pula tu. Tu pun AJK pun tak senonoh kat perangai. Time makan baru mai. Tak nak makan, tak ada siapa mai. No. Orang perempuan pula, dia pun main masjid. Tu bawa beg. Dalam beg tu ada plastik dengan getah. Ya. Plan siap-siap nak bungkus. Minta maaf. Tak, saya duduk ceramah kepada masjid, saya beritahu. Kita pun kadang-kadang, perangai pun tak senonoh. Tua bangka dah. Hang dengarlah ceramah dulu. Ini dak, kita duduk ceramah, dia 20 bungkus belakang. Tak tahu plastik dia ambil tamang tahu bungkus. Yang bungkus tu tua bangka dah. Lepas tu bungkus bukan untuk dia pula tu. 7 orang cucu dia di rumah tu. Ingat kereta ni kita punya ke? Tak boleh bungkus. Melainkan kita orang hadir dah makan habis dah. Pengurusi kata, "Hei, makanan lebih banyak ni. Siapa ada plastik bungkus je lah." Masa tu baru boleh. Ini belum apa-apa lagi. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita manusia lah, dia manusia, dia fashion dia banyak. Dia fashion dia banyak. Nah, baik. Seterusnya, sikit lagi boleh, sikit lagi. Boleh ah? Okey, baik. Seterusnya, suami, awak jadi suami, Allah akan pertanggungjawabkan awak. Tak ada macam ni je. Dia kita bukan kata tak ada, tak senonoh bercerai lepas tu menikah lain. Tak, bukan hak tu. Bukan yang tu. Ya, ni Allah Nabi sebut dalam hadis riwayat Ibn Hibban, Sahih Ibn Hibban. Nabi kata Allah akan bertanya kepada setiap pemimpin, termasuklah ketua keluarga, ke atas siapa yang mereka pimpin akan dipersoalkan, akan diperhati yang mana dia buat, yang mana dia lalai. Tak terlepas sikit pun.
Kalau hari ni suami tak jaga isteri dengan baik, kita tetap dipersoalkan. Kalau hari ni isteri kuat melawan, tak mau dengar cakap. Isteri kan dia banyak cadangan. Dia karangan dia biasa buat 2000 patah perkataan. Macam SPM tu. Lepas tu cadangan dia banyak. Lepas tu cadangan dia pula tu, dia bagi-bagi tahu cadangan. Dan kemudian dia tambah, cadangan ditutup. Jadi cadangan dia merupakan sebuah keputusan. Itu ujian bagi seorang isteri. Maka isteri ditanya tak? Ya. Isteri ini dalam hadis yang sahih riwayat Imam An-Nasa'i dan Imam Ahmad. Bukan tanya pada suami saja, isteri. Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyun nisa khair. Sahabat tanya kepada Nabi, siapakah wanita yang paling baik? Qala, berkata Nabi, allati tasurruhu idza nadara wa tuti'uhu idza amara wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrahu. Yaitu isteri yang paling baik atau wanita yang terbaik di antara yang terbaik adalah allati tasurruhu idza nadhara, yakni apabila suami melihatnya maka mendamai dan menyenangkan. Itu paling baik, nombor satu. Yang kedua, wa tuti'uhu idza amara, bila suami suruh sesuatu dia taat. Itu sifat nombor dua. Yang ketiga, wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha wa ma yakrahu, dan dia tidak menyelisihi suami dia. Apa maksud? Kalau suami dia kata begitu, begitulah. Dia tak kona baring buat U-turn ke apa sebagainya, masuk roundabout kona pikuk tempat lain. Tak, dia tak selisih. Dan juga harta suami dia itu dia akan guna, dia akan jaga sehinggalah suaminya tidak membencinya. Jangan sampai orang perempuan kalau suami pesan, abang nak pergi outstation, saya tak maulah kalau siapa-siapa yang saya tak suka tu mai ke rumah, terutama kawan awak tu, pemberita tanpa gaji tu. Bang, apa tak suka dengan dia? Tak suka sebab daripada awak duduk di rumah tak tahu macam-macam berita, dia mai awak pula jadi pemberita. Jadi tak payah duk ambil tahu benda yang tak ada kena-mengena dengan kita, tak payah ambil tahu. Isteri ketika dia lawan hak tu, suami dia keluar, maka kemudian dia benarkan kawan dia masuk rumah, ketika itu dia termasuk dalam kebencian Allah Subhanahu wa taala. Malah kalau kita mengaji hukum fiqh, suami ni nak pindah, suami duduk di baling lah, ni banjir kerap lah kan, dia banjir kerap. Suami pun fikir jalan pergi tengok di Bertam Perdana, rumah pun lawa sikit, dekat dengan masjid, apa semua dekat dengan surau. Jom kita pindah pergi duduk Bertam kan. Kalau isteri kata aku tak mau, I don't care, tu kan ya, I don't care, saya tak mau, ni kampung saya, baling dah ada tanam apa musangking, contohnya kan, begitu begini, tak mau, rumah ni dah elok, tepi air terjun, gitu gini, hukumnya haram mutlak. Kalau suami ajak berpindah, dia tak mau pindah atas dasar perasaan dia saja, maka hukumnya haram dan berdosa besar. Isteri ini satu yang saya ajak bini saya di Pedawai lagi. Okey bang, bahasa paling mudah kita orang Melayu. Okey bang, dah selesai. Panggillah dengan bini kita, dengan suami, panggil lah elok-elok sikit. Ni mak hang, mak hang. Mak siapa? Kan? Pak hang, pak hang. Panggil elok sikit insya-Allah, ya. Dan pesanan terakhir, bersabarlah menghadapi pasangan. Sabarlah. Pasal apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah bagi itu memang layak untuk kita. Ustaz, pasal apa saya tak dapat kajul? Kalau ikut muka saya ni, macam Syahrukh Khan contohlah, kita duk kata, dak, hang tak layak. Kan, hang tak layak. Pasal apa? Memang hang tak layak, hang tak mampu. Ustaz, pasal apa saya menikah 18 tahun, anak tak ada? Orang lain menikah baru 4 tahun dah, 8 orang, 4 kali kembang. Pasal apa? Pasal hang daripada awal pun hang tunjuk hang kasang dengan budak-budak. Hang tak minat dengan budak-budak. Hang kata budak-budak ni menyusahkan aja. Memang Allah tak bagi sebab hang tak bersedia. Ustaz, pasal apa saya gaji 2,000, ada orang gaji 20,000? Pasal hang tak layak. Gaji 2,000 pun hang tak main masjid. Kalau gaji 20,000 lagi tak nampak. Tu saja manusia.
Maka tenang dan damai saja ketika Allah memilih pasangan kita sengit sikit ke, apa keras kepala sikit ke. Orang lelaki ni selalu kena komplain lah, slow motion. Slow sampah 3 hari berulat dah baru buang. Bini pesan slow. Tapi dengar kawan ajak pi nasi kandang kampung Melayu ya, beratok AJKP. Tu satu slow. Dah bayar bil api belum? Belum. Esoklah kena potong baru pi bayar. Bukan duit tak ada, dia slow. Minta maaf kita orang lelaki sekalian, tolong jangan biasakan kalimah ikut awak ah. Orang lelaki, mana sifat kepimpinan yang dituntut dalam agama? Dalam keluarga kita yang buat keputusan. Sebab Allah kata ar-rijalun qawwamun 'alan nisa. Lelaki ketua. Jangan ikut awak je lah. Akhirnya isteri menerima bebanan yang tak sepatutnya dia tanggung. Akhirnya isteri lah ni, 10 isteri, 4 daripadanya ada masalah anxiety dan tekanan jiwa. Tu hospital ni bubuh gelang tarik pergi katil. Bukan gelang meh. Tu kan. Bubuh gelang tarik pasal apa? Perangai laki, beban kat isteri. Dah. Urusan semua orang lelaki buat. Bini kita duduk rumah ni dengar lagu Hindustan ya. Betul. Contohlah kalau mampu. Ini tak semualah ni kita tengok kumpulan marhaban perempuan. Orang lelaki meraban. Bukan marhaban. Orang perempuan marhaban dah lah tak sedap. Asyik tukang baju kerja mereka. Betul. Sat-sat tukang baju. Kita pergi kenuri kahwin ni perut lapar ni. Plain dah tak mau makan. Sabar satnya. Pergi kenuri kahwin daripada jauh nu speaker. Dulu speaker buah tak pokok nyok. Tu kan. Yang marhaban pun bakal-bakal jenazah. 13 orang pi, 12 orang balik, seorang mati rumahnya. Kan? Dah. Sebab tu marhaban kita, dia tak pi tang mana. Yang ada hak tu. Pengantin tengah-tengah seronok dengar marhaban, teriak. Sedih lah tengok makcik tu marhaban. Apa ni? Sebab tu orang muda tak nak join. Cuba ambil orang muda, bagi rancak sikit. Ya marhaban, ya nurul aini, ya marhaban jaddal husaini, asyaraqal badru alaina min thaniyatil wada'i, ya marhaban teng teng teng. Baru laju. Ya marhaban tambah. Gitu baru seronok makan. Ni ya Allah kan. Tuan-tuan biasa dengar lagu tu. Dia datang dengan lenggang-lenggoknya. Baru rancak. Ni nampak spray dulu. Spray. Allah. Nah, sabar sana. Allah Ta'ala kata, Nabi kata dalam hadis Muslim 1469, la yafraqu mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah seorang mukmin membenci mukmin atau mukminah yang lain jika si pria tidak menyukai akhlak seseorangnya, si wanita, maka hendaklah ia melihat di sisi lain yang diredha. Apa maksud? Katalah kita tengok bini kita ada sisi yang kita tak suka. Jangan tengok yang tu. Kata Nabi, tengok apa yang hang suka. Mungkin dia mengemah tak pandai. Kadang cari stokin hak satu sini, satu dia tak tahu pitang mana. Akhirnya kita pakai satu hijau, satu kuning. Join pemain Kedah. Dia yang tu dia kurang sikit. Tapi bak masak, hang habang nak masak apa? Nak makan apa bang? Sampai dah. Campur sikit apa-apa. Dia pipi dapur tu kedebum, siap elok. Cuma rumah bersepah sikit. Dan tengok hak ada tu, hak elok dia. Yang kita redha tu ada. Yang kita tak redha nak pergi tengok, buat apa? Ni orang perempuan.
Jangan tengok benda tak elok kat suami. Cuba tengok. Awak dulu menikah berat 48, lah 88. Rezeki tu mai daripada mana? Sajalah. Sebab awak dulu mana pernah kerja. Menikah tu, daripada menikah mana pernah kerja. Nak kerja apa? SRP fail. Masa zaman kita, SRP fail tak boleh nak jaga tempat. Kan? Tiba-tiba orang masuk Minang, awak pun jadi isteri. Makan tak? Makan. Kadang dia makan tambah, laki tak tambah. Laki ada satu je almari, baju tak banyak. Dia 5 almari, lagi beli. Tak apalah. Tapi bersyukurlah dengan apa yang ada. InsyaAllah. Kalau kita jenis orang yang baik, nak bagi sakinah dalam keluarga, wahai lelaki, jangan melihat akhlak yang awak tak suka pada perempuan tu. Lihatlah apa yang awak suka untuk padam apa yang awak tak suka. Okey, moga-moga Allah mengurniakan kebaikan berpanjangan bagi kita, ya. Baik, 1-2 soalan sebelum kita tutup, silakan. Ni panjang sikit ceramahnya sebab apa? Malam ni ceramah terakhir dah. Ini ceramah yang ke-10 saya. Daripada hari Khamis hari itu, Surau Perwaja Gurun, Masjid Jerai, pi sana Taman Brown, merata-rata Al-Bushra kan ya, pagi tadi di Al-Bushra, Merebu, ada 10 ceramah, malam ni last. Lega lepas-lepas ni lega. Ada makan lepas ni? Alhamdulillah. Kalau tak ada nak hantam juga. Ya. Okey, baik. Nak pesan last. AJK Masjid, dakwah yang paling baik di masjid, makan. Itu dakwah yang paling utama. Makan. Kan ya? Tak apa kita guna duit masjid ya. Pasal apa duit masjid nak guna, ustaz? Memang orang hantar dekat surau masjid ni untuk guna. Untuk guna, bukan untuk simpan. AJK Masjid jangan bangga end of the year, laporan kewangan 200,000, tu tanda awak tak buat kerja. Orang hantar ke masjid, pakai duit tu. Kalau orang nak simpan, orang hantar dekat Maybank dengan CIMB. Hantar. Dan AJK Masjid, saya selalu pesan, jangan rasa duit masjid macam duit mak dengan pak kita. Akhirnya kita bakhil. Duit ada untuk simpan, orang derma suruh pakai. Akhirnya nak buat tempat solat, buka lagi wakaf lagi. Duit hak duk ada tak pakai. Tu benda salah sebenarnya. Pakai. Kita tu tarik sikit, pengurusi bendahari kena fikir sikit, hak ni untuk pusingan saja. Bayang api ke apa begini. Hak lain-lain kita tengok apa yang bagus, buat. Insya-Allah Allah akan jaga. Ni rumah dia. Dia jaga insya-Allah. Moga Allah bagi kebaikan. Baik, seperti mana biasa dalam lepas ceramah, saya akan war-warkan sedikit tentang derma dan sumbangan untuk sekolah tahfiz saya. Minta izin kepada pengurusi. Sekolah saya Madrasah Tahfiz Rawdah Al-Ilmi di Bukit Beruntung, Selangor. Kalau daripada sini, lepas Tanjung Malim tu, Bukit Taga, exit Bukit Beruntung. 5 minit saja daripada tol Bukit Beruntung. Kami buka tahun 2014. Sampai lah ni alhamdulillah 10 tahun. Ada 20 pelajar puteri, ada 25 pelajar putera. Mereka duduk dalam asrama hafaz Quran. Ada 150 orang pelajar yang berulang alik belajar Al-Quran. 45 hafal, yang 150 ni dia berulang. Kebetulan tuan-tuan, balik sekali ni saya nak war-warkan, kami tengah menyiapkan dewan pengajian yang 150 tu. Dulu depa mengaji di bawah kemah kemah kahwin tu 20 kali 20, ambil 2-3 biji letak, so depa mengaji situ, pasang meja dan kerusi. Tapi bila dah bertahun-tahun guna, karat bocor semua sekali. Sekali ni kita nak naikkan dewan terbuka berbumbung yang kekal. Keseluruhan pada hakikatnya dah cukup dah. Cuma dalam bab wiring, pembelian kipas, buat plug point dan sebagainya, kami perlukan lebih kurang lagi RM7,000 saja. Daripada RM30,000 tu, kita perlukan lagi RM7,000 untuk komplitkan semua, siap. Lepas tu insya-Allah dalam tempoh 2 minggu lagi budak-budak akan sambung mengaji di bawah tu. Macamlah bertahun-tahun yang lepas. Ya, insya-Allah. Daripada wajah-wajah orang beriman saya rasa malam ni bukan 7, 10 dapat. Oh, tu kan. InsyaAllah tambah-tambah pengurusi. Tengok muka dia pun tahu. Dia memang kuat derma. Kan?
Ya, moga-moga lah. Tapi saya tak bawa tabung, terpulang kepada pihak surau lah. Nak uruskan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah, dosa ayah dan ibu kami ya Allah, dosa pasangan hidup kami ya Allah, dosa anak-anak dan seluruh ahli keluarga kami ya Allah. Ampuni dosa teman-teman dan jiran-jiran kami ya Allah, dosa umat muslimin wal muslimat yang hidup maupun telah meninggal dunia ya Allah. Bantu kami dalam kami mengingati-Mu ya Allah. Bantu kami dalam kami bersyukur pada-Mu ya Allah. Bantu kami dalam kami memperbaiki amal ibadah terhadap-Mu ya Allah. Bantu kami dalam kami melahirkan keluarga yang sakinah, rahmah, mawaddah ya Allah. Ya Allah, ampuni mereka yang bersedekah ya Allah. Jadikan sedekah mereka penghubung jalan ke syurga-Mu ya Allah. Jadikan sedekah mereka benteng dari panas api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sebagaimana Kau himpun kami dalam taman syurga ini ya Allah, himpun kami nanti dalam jannatul firdaus-Mu ya Allah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.